fawaid kita agak payah sikit, ambil perhatian. Sebab bila dia bincang tentang iman, kita kena ambil perhatian. Dia ada kehalusan perbahasan tu, seni dia panggil. Kita pergi kepada ayat yang pertama, ayat Badui tadi. Apa dia kata? Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Dia kata dia beriman. Tuan kata, kata beriman, kata kami Islam. Soal, timbul soalan di sini. Dalam surah An-Nisa ayat 94, Allah larang, wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan. Mu jangan kata orang yang kata kepada salam pada kamu tu dia tidak Islam. Ini pura-pura ni, tak boleh kata. Tapi dalam ayat ini bila dia kata amanna, Allah kata la, kata aslamna. Jadi bagaimana kita nak tahu? Sedangkan dia sudah bagi tahu dia itu Islam. Bagaimana kita nak taufik di antara ayat yang dulu bila orang kata dia Islam, kita kena terima, yang ni tak boleh. Kena buktikan dengan amalan. Macam nak jawab? Tulis jawapan dia. Al-jawabu anna hadha isyaratun ila anna amal al-qalbi ghairu ma'lum. Ayat ini isyarat kepada kita bahawa apa? Amalan dalam hati tak ada siapa tahu. Amalan dalam hati tak ada siapa tahu. Ghairu ma'lum. Wattinabuz zanni wajibun. Kerana itu kita tak boleh bersangka buruk dengan orang. Tengok dalam ayat lepas, ijtanibu katsiran minaz zann. Tak boleh sangka buruk. Wa innama yuhkamu bizzahir. Kita kena jatuh hukum yang zahir saja. Yang zahir pada kita terima. Jangan pula mu kata orang tu. Bila tengok orang tu buat pahala, kita kata ini mirak, orang riak ni nak tunjuk-tunjuk. Jangan. Bila orang tu masuk Islam, kita kata dia ni munafik. Sebab yang tahunya Allah Ta'ala. Cuma janganlah kuat-kuat sangat nak bagi sedekah sampai 5 kamera ikut. Ni apa cerita? Janganlah. Kita sedekah berpada-pada lah. Nak ambil gambar sikit-sikit tanda kita buat kerja boleh, tapi beras satu kapit beras satu family mari ambil gambar seret dengan rumah buruknya lah. Jadi kita tak boleh nak hukum orang dengan zahir, dengan yang batin. Kita hukum dengan orang, maka tak boleh kita kata orang tu tidak beriman, orang ni munafik. La, na'udzubillah, jangan kata. Tapi kalau perbuatan dia tak apa, dia ni bercakap menipu, dia ni ada sifat munafik, dia panggil munafik amali. Sebab munafik tu ada dua, munafik i'tiqadi yang kafir, munafik amali itu perbuatan sebahagian daripada orang yang tidak baik. Cakap bohong, berjanji dusta, bagi amanah khianat, itu dia panggil munafik amali. Ingat faham? Jadi ini adalah mukjizat pada Nabi SAW. Allah Ta'ala khabarkan kepada dia melalui wahyu bahawa orang ni mari berpura-pura ya kata Islam, dia belum mantap iman. Tapi yang tadi yang sudah beriman, dia sudah beriman. Bila kata qul aslamna, apa ni, assalamualaikum, alaikumussalam, kita kena terima. Sebab tu apabila cerita Usama, dia kejar seorang kafir, kejar dekat nak sampai nak tangkap orang kafir, tak, dia kata dia mengucap 2 kalimah syahadat, kawan tu potong tekok dia, mati. Nabi marah, Nabi kata asyaqaqta qalbahu, mu belah perut dia tengok hati dia tak Islam. Nabi marah. Maknanya bila orang tu mengaku, kita kena terima dulu pada peringkat awal. Secara zahirnya kita terima, tapi kita tunggu tengok bukti-bukti yang lain. Adapun Nabi itu wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Tak boleh tokseh jangan declare dia tahu benar gaib pada pengikut dia. Kalau ada orang tahu benda tu, awak lari. Ini ajaran yang pelik, ajaran sesat. Baik, kita pergi kepada faedah yang kedua. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Masih lagi dalam ayat ini kita ambil faedah daripada ayat ini bahawa al-imanu, iman akhassu minal Islam. Iman tu lebih khas daripada Islam. Islam kita nampak zahir, tapi iman dalam hati. Macam mana kita nak tahu?
Itulah pegangan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, wa annahu akmalu minal Islam. Maka setiap orang Muslim, fa kullu mu'min, setiap orang beriman dia Islam. Dan bukan semua orang Islam tu mantap iman. Fal mu'minu, orang mukmin afdalu minal muslim. Sebab iman tu adalah hati, dia mantap, dia tunjukkan zahir dia, kita pun percaya dengan dia. Jadi bukan, kalau kata orang ni orang Islam, tak tahu iman adalah hati, dia tak tahu. Ada setengah orang masuk Islam, kita tak tahu dia masuk Islam kerana apa? Kerana nak bini ke, kerana nak projek ke, kerana nak ambil itu ambil ni. Maka kita mengatakan itu hak dia dengan Allah Azza wa Jalla. Kita hanya dapat hukum yang zahir. Nahnu nahkum bizahir, wallahu yatawallas sarair. Allah Ta'ala yang menguruskan hal rahsia dalam hati dia. Baiklah, itu di antara hadis. Maka al-iman itu tanda. Ayat ini membezakan di antara Islam dengan iman. Sebagaimana yang kita belajar dalam rukun Islam tu zahir, iman tu dalam hati, kan? Jadi Nabi sebut dalam hadis yang sahih, hadis Bukhari, Nabi kata daripada Nu'man Bashir, ala wa inna fil jasadi mudghah, dalam jasad manusia ada seketul daging. Kalau dia baik, baiklah dia. Apa dia? Wahya al-qalbu, hati nurani kita, jantung kita tu. Maka itu tanda dia. Faedah yang ketiga, tengok dalam ayat tadi Tuhan kata, Allah kata apa? Tengok ayat yang kita sebut tadi. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min amalikum syai'a. Kalau kamu taat kepada Allah dengan Rasulnya, zahir dan batin, Allah tidak akan mengurangkan sedikit pun pahala dari amal kamu. Tengok, kenapa dalam ayat ini Tuhan kata la yalidkum, tidak mengurangkan. Kalau tengok ke dhamir, kalau kamu taat kepada Allah dengan Rasul, kamu taat kepada Allah dengan Rasul, sepatutnya ya la yalitakum. Maknanya dua-duanya, Allah dengan Rasul tidak akan kurangkan amalan kamu dengan dhamir tasniah. Tapi kenapa Allah Ta'ala guna la yalitkum? La yalitkum, satu dhamir saja. Kenapa? Tulis. Li'anna Allah huwa mutawallil jazaa. Kerana Allah sahaja yang berkuasa memberi balasan. Duna Rasul, Nabi SAW tidak memberi balasan. Nabi memberi panduan, Nabi membimbing, Nabi diberi wahyu oleh Allah Ta'ala menjanjikan pulangan balasan. Siapa dia buat macam ni, siapa dia jaga solat 12 rakaat, boleh rumah dalam syurga. Tapi yang beri rumah dalam syurga, Nabi ke Allah? Allah. Jadi dalam ayat ini Tuhan kata la yalitkum, dhamir itu balik kepada Allah saja, bukan balik kepada, kalau nak balik kepada Allah dengan Rasul, la yalitakum, la yalitakum bi dhamir tasniyah. Maka di sini kita boleh faham para pelajar sekalian bahawa kita kembali urusan kita ini kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan dalam bab dosa pahala ini Allah yang akan beri. Nabi SAW boleh memberi jaminan dan pulangan. Itu ni apa ni, boleh beri jaminan, boleh maklumkan kepada kita apa yang disediakan oleh Allah bagi pahala sekian-sekian. Baik para pelajar sekalian, kita berpindah kepada perkara yang keempat, faedah yang keempat. Summa lam yartabu, bila dia beriman dia tak ragu, tidak ada keraguan. Tulis syarat orang itu nak beriman, adamun raib, tak ada syak. Kalau dia main ragu, syak, ya ke tidak, betul ke tidak, maka itu orang itu tidak beriman. Li'annal imanan nafi', iman yang memberi manfaat pada seorang itu, huwal jazmul yaqiniyu, iaitulah kita putuskan dalam hati kita, betul-betul kita percaya, barulah jadi betul. La ya'tarihi syak, tak ada sebarang keraguan. Karena itu kata ulama ahli sunnah, kita ni kena cari dalil sendiri. Kita kena cari dalil sendiri dalam masalah iman. Macam mana dalil sendiri pula ni? Boleh kalau kita cari dalil? Jawabnya memang kena cari. Macam mana dalil kita? Tanda ni pelajar. Dalil kita sendirinya, kita kena
macam orang tanya, mau beriman? Beriman. Ada Allah? Ada. Mana bukti tanda ada Allah? Kita apa kata? Ayah saya bagi tahu. Mau ambil raya Allah ada? La. Habis kita sendiri kena yakin Allah ada. Mana bukti? Adanya alam, adanya makhluk. Qul huwallahu ahad. Itu dia panggil tak ada keraguan dalam masa keimanan kita kepada Allah. Kita tak boleh ragu, kita tak boleh nak buat satu benda yang tidak boleh kita tak mantap keyakinan. Kita kena yakin betul-betul. Kena yakin betul-betul barulah boleh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan iman kita ni yakin, insya-Allah kita tidak ada keraguan, tak ada sebarang penyelewengan lagi. Yang terakhir, yang kelima, tulis masih lagi dalam ayat yang sama, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu, fihi dalil ala annal a'mal minal iman. Amalan kita itu termasuk dalam iman. Amalan kita itu termasuk dalam iman. Maka dalil hadis ini hujjatun wadihatun alal murji'ah. Puak-puak murji'ah ni aja dengan nama murji'ah, satu kumpulan ajaran sesat yang memisahkan iman dengan amal. Siapa dia mengaku beriman, dia tak beramal pun jadi. Itu dia panggil murji'ah. Kita Ahlus Sunnah mengatakan bahawa iman itu termasuk dalam amal. Amal itu termasuk dalam iman. Maka dalam ayat ini kita kena tak summa jahadu summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Maknanya kalau nak tahu orang tu bila dia beriman, bila dia beramal kuat, itu tanda keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi siapa dia yang tidak menunjukkan tanda dia beriman dengan amalan, maka orang itu tak ada kesan, tak ada tanda iman. Tak ada tanda iman. Wa qad ja'alallahu al-jihad. Allah Taala kata jihad di sini. Jihad dengan harta. Jihad dengan jiwa min sidqil iman. Tanda benarnya iman orang tu. Saya beriman tapi tak solat, tak tutup aurat, tak sedekah, bakhil hangit kata orang. Orang Kelantan kata kupik hangit, bakhil. Tak mau pergi haji. Kita kata mana tanda iman awak ni? Dia sanggup menghabiskan harta dia untuk pergi travel, piknik sana sini, tapi untuk pergi habiskan duit untuk pergi Mekah haji tidak. Kita mengatakan itu tidak ada tanda keimanan. Baiklah para jemaah sekalian, itu mazhab al-murji'ah yang mengatakan iman lain dengan amalan. Sudah beriman tak beramal pun tak apa. Satu lagi kumpulan nama dia al-karamiyah. Al-karamiyah ni dia kata iman al-iqrar wa tasdiq bil lisan dunal qalbi. Lagi dahsyat. Iman tu kata dengan mulut, iman itu. Hati tak kata pun tak apa. Jadi banyaklah dah. Puak-puak munafik pula iman dengan mulut saja, hati kosong. Na'uzubillah minal khuzlan. Kita minta berlindung Allah Taala daripada apa? Daripada ditinggal oleh Allah Azza wa Jalla tanpa memberi taufik dan hidayah kepada kita. Kerana itulah kita minta 5 kali solat, ihdinas sirata al-mustaqim. Baiklah para pelajar sekalian, insya-Allah kita sambung ayat 16, 17 dan 18 dalam sidi akan datang.